dia tak suka, tak seronok, lalu dia balik, dia berpaling daripada majlis ilmu, fa'aradallahu minhu, lalu Allah juga akan berpaling daripada dia. Tuan-tuan, puan-puan dan rahmat Allah sekalian, alhamdulillah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang berada dalam majlis ilmu, iaitulah golongan yang pertama ataupun golongan yang kedua. Sama ada kita ini datang nak mencari ilmu, nak mencari rahmat Allah, nak mencari redha Allah, ataupun kita datang tadi barangkali kerana kita malu sebab kebesaran datang, kan? Malu sebab kawan yang lain datang, barangkali begitu. Tetapi apa yang paling penting Nabi nak sampaikan kepada kita, walaupun kita datang dalam keadaan kita malu, tetapi kita tetap mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana satu benda, kata Abu Layth As-Samarqani di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, beliau menyatakan bahawa apabila pun ada kita di dalam majlis ilmu ini, maka sama ada kita suka ataupun tak suka, maka kesemuanya tadi akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang yang mendengar ini turun rahmat kepada dia, maka seluruh orang yang hadir dalam majlis ilmu ini juga akan mendapat rahmatnya. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan dan rahmat Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, malam ini kita berkumpul untuk bercerita tentang ibadah. Hebatnya kita, tuan-tuan. Hari ini orang nak sebut tentang ibadah ni, orang menyampah, tuan-tuan. Tak ada benda lain, asyasi ibadah. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dia menyempitkan pengertian ibadah. Sebab itu kalau kita melihat ibadah ni apa benda dia? Kalau kita lihat ibadah daripada segi bahasa, maksud dia daripada abadah yang bermaksud hamba, tunduk. Artinya kita semua ni, tuan-tuan, adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada hebatnya kita. Bila kita hamba, maka sebagai hamba kena ada rasa perhambaan. Kena ada dalam hati kita rasa diri kita ni sebagai hamba, rasa taat, tunduk, patuh, rasa hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Ibn Taymiyah, rasa tunduk, rasa kehinaan kepada Allah itu amat penting bagi diri kita. Sebab apa? Bila ada rasa kita ini bertuhan, ibadah ni, tuan-tuan, kita kena rasa diri kita ni bertuhan. Kita buat apa pun, bila kita rasa diri kita bertuhan, kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja, dalam kerja kita rasa kita bertuhan, kita tidak akan culas dalam kerja kita, kita tidak akan suri tulang. Sebab apa? Sebab kita sedang melakukan ibadah. Seumpama kita salat, bila kita berada dalam salat, tuan-tuan, kita bersungguh-sungguhnya, bersungguh kita salat. Sebab apa? Sebab kita merasakan kita berada dalam ibadah, sehingga kita nak bergerak dalam salat pun kita takut. Nak bergerak dalam salat pun kita takut. Nak tampak nyamuk pun kita risau, takut batal salat. Sebab apa? Sebab kita rasa kita ketika itu berada dalam ibadah. Sebab itu ketundukan kita, patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep ibadah. Tapi kalau kita ni, tuan-tuan, kita tak rasa diri kita bertuhan, kita tak rasa hina kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan melakukan apa kehendak kita. Semua pokok kat kita. Pokok kat dia lah. Dia nak masuk kelas ke tak nak masuk kelas, pokok kat dia. Dia nak bagi budak latihan ke tak bagi latihan, pokok kat dia. Dan pokok kat dia, apakah susah? Sebab apa? Sebab kita tak merasakan bahawa diri kita itu bertuhan. Tapi bila kita rasa diri kita bertuhan, yang benda ni merupakan satu ibadah, tak ada pokok kat dia, yang kita fikir pokok kat Tuhan. Apa Tuhan kata? Apa Allah kata? Yang ini yang kita nak tanam, tuan-tuan. Ya? Maka sebab itulah daripada istilah syarak kita mengatakan ibadah ini pengabdian diri kepada Allah dalam menunaikan kewajipan dan tugas menurut peraturan dan kaedah yang telah ditetapkan. Apapun ibadah, tuan-tuan, kita mesti ikut peraturan dia. Dalam solat ada peraturan. Nak sembahyang zuhur, masuk waktu zuhur baru boleh sembahyang zuhur. Sebab itu peraturan dia. Kita masuk kelas pun ada peraturannya. Dah masuk waktu kita, lepas suku tu waktu kita, masuklah waktu kita. Jangan masuk waktu orang. Ini kan pun masuk waktu orang. Itu peraturan. Ya. Waktu
habis pukul 9.45 keluar lah. Ini tak keluar. Dia ambil pula masa orang. Tuan-tuan fikir, memang hebat cikgu ni. Dia kalau nak bercakap kan, dia dah lupa dah masa tu. Padahal ke maktab tu dah latih macam tu, ikut masa. Tapi bila dia ngajak, boleh lah cikgu kat luar tu nunggu lah. Nunggu tengok lah. Dulu kepala orang tak hati dah. Dulu kali pertama, dulu kali kedua dia tak ambil. Ngajar dia tu. Kau sudah berdiri di depan pintu tu. Nak masuk kau? Tak baru dia tanya. Ni tuan-tuan. Jadi kau lah peraturan. Nak semayang zuhur, masuk waktu baru boleh semayang zuhur. Nampak tuan? Kita nak sa'i waktu berumrah. Masuk waktu berumrah, buat sa'i baru boleh. Buat sa'i. Masuk waktu buat sa'i bila? Bila dah selesai tawaf, baru boleh buat sa'i. Selagi tawaf tak selesai, tak boleh kita buat sa'i. Sebab apa? Sebab belum masuk waktu buat sa'i. Nampak tak tuan-tuan? Ini peraturan dalam ibadah. Jadi itu simple lah kita tengok. Dan inilah dikatakan ibadah. Sebab apa? Itu juga kadang-kadang sebab kita kadang-kadang, saya pun cikgu tuan-tuan. Kita pun sama-sama cikgu. Masuk kelas ni masya-Allah kan. Dan ada ketikanya pula kita lambat masuk kelas. Kan? Lupa tu satu. Biasa cikgu dia jarang lupa. Dia lupa dah. Dan cikgu dia jangan lupa. Cikgu dia ingat masa dia. Tinggal lagi dia kadang-kadang dia milik guru tu lelat. Dia lelat. Lelat sebab ada dia layan ke kawan dia bercakap ataupun dia lelat buat kerja maki ketel tu dia lelat. Sudah lewat pula dia. Dia pun masuk ke kelas. Jadi maksudnya dia waktu dah masuk tapi tinggal sikit. Maksudnya kita sudah takhirkan waktu kita. Takhir solat. Betul kita termasuk orang yang melengahkan solat. Dah kurang dah pahala lah. Dah kurang dah pahala dia. Dari itu kita tengok. Dan ingat kalau kita saja masuk lambat ada tengok. Lain keadaan. Sebab kalau saya nak buat satu perbandingan dengan solat. Kalau kita melambatkan solat sebab ada sebab. Ada sebab dia. Maka dia belum lagi mendatangkan dosa. Belum lagi mendatangkan dosa. Tapi kalau tanpa sebab kita melengah-lengahkan solat dengan sengaja, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u solat wa tabau syahwat. Allah Subhanahu wa taala sebut. Dia akan datang satu generasi selepas daripada kamu orang yang adha'u solat. Kata seorang ulama, kata Ibn Abbas mentafsirkan ayat ini, yang dia kata, iaitulah takhirus salat, orang yang melengah-lengahkan sembahyang hatta sehinggalah fi akhir waktu, sehinggalah akhir waktu dia. Yang ini dia termasuk dalam dosa besar. Dia termasuk dalam dosa besar. Maknanya kalau kita masuk kelas tadi lambat dengan sengaja, berarti kita melakukan satu dosa. Satu dosa besar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis yang lain, Nabi sebut tuan-tuan, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bi. Mana-mana daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, yang tidak halal, maka neraka lah paling layak bagi dia. Neraka lah paling layak bagi dia. Maksudnya apa tuan-tuan puan sekalian? Maksudnya di sinilah, kalaulah kita masuk kelas tadi dengan lambat, dengan sengaja, tak ada apa-apa sebab, bukan sebab rumah saya panggil, bukan sebab ada kerja, saja nak lambat. Saja kita langgar-langgarkan masuk kelas pukul 8 suku, saja kita masuk lepas setengah 15 minit ni tuan-tuan, gaji kita dibayar. Gaji kita dibayar. Bila kita lambat dari 15 minit, kita tidak masuk dalam gaji kita. Yang itu yang Nabi kata, mana-mana daging yang tumbuh di bersumber yang haram, fanar wa ulami, neraka paling layak bagi dia. Itu yang pertama. Yang keduanya,
ialah apabila Allah Subhanahu wa taala sebutkan wailul lil mutaffifin. Ayat ini tuan-tuan ditafsirkan. Ayat ini antara penafsir ayat ini yang dimaksudkan sebagai celakalah bagi orang-orang yang mutaffifin, walaupun di segi ayat ini dikhususkan, diturunkan kepada para peniaga yang menipu pada sukatan, yang menipu pada timbangan, tetapi kata dalam firman Al-Quran, kata Muhammad Sayyid Qutb kata apa? Yang dimaksudkan di sini bukan hanya sekadar orang yang